Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. So, hari ini ada satu topik yang bagi anda pening kepala kalau anda nak tengok video hari ini. Tapi kalau anda yang merasakan apa? Kalau anda merasakan anda orang yang suka kepada ilmu, hari ini saya akan pergi ke satu topik yang agak complicated. Jadi kalau bagi yang berminat lah, kalau yang tak berminat tu tak payah, abaikan sajalah. Okey. So, pukul 2.42 lagi saya akan mulakan video ni. Dia punya topik structure. Okey, structure. Dulu saya pernah buat video pasal structure. Saya kata design the structure, design kan. Nak buat apa kena design. Memang betul. Uh, Hari ini saya akan jelaskan kenapa kita menggunakan perkataan design itu. Design dan apa yang kita design itu. Kalau kita nak buat rumah, kita kena design. Kalau kita nak apa saja, mesti anda kena belajar ilmu design. Dan apa yang kita nak design tu, itu yang kita kena tahu. Apa yang kita nak design tu structure. Dia panggil structure. So dia di dunia ini, saya bagi tahu kepada anda, sama ada anda sedar atau tak, dia ada satu structure yang ajaib yang Tuhan bagi kepada kita. Banyak orang dia buat tak kisah benda ni. Tapi bagi saya, dia telah mengubah segala-galanya dalam hidup. Jadi design, semua orang tahu design. Nak design dia punya structure tu, macam mana, yang tu saya belum pernah ajar anda sebab benda ni agak complicated. Tapi sebab kita hari ni santai-santai, kalau boleh, anda kena ada kertas dengan pen di sebelah anda. Anda yang nak tengok apa yang saya maksudkan di sini, anda kena ada pen. Kalau tak dengar saja tak jadi. Anda mesti ada pen. Pen dan kertas. Kertas A4 ke. Di situ saya buat. Di sini kalau anda ada lah. Kalau anda dengar saja, buang masa ya. Sebab apa? Ilmu ni sangat berguna untuk whole life anda. Seluruh kehidupan. Tapi saya belum pernah, sebab selalunya saya ambil masa di sini untuk golongan yang duduk di level teratas untuk sukses tu betul-betul, ataupun dia memang jenis otak nak berfikir, nak buat sesuatu. Itu. So hari ini design the structure. Dia punya topik dia design the structure. Tapi saya bukan nak relate kepada bisnes saja. Dia dari seluruh kehidupan. Jadi anda cuma dia ada rahsia. Bagaimana kalau kita buat networking structure dia macam mana, kita nak buat rumah structure yang betul macam mana, nak lukis gambar kita structure, muka kita pun dengan structure yang betul. Saya boleh buktikan kepada anda boleh ambil pembaris. Kalau anda ada pembaris itu, muka anda ni dia ada satu structure yang standard. Penciptaan pokok, bunga, apa saja yang anda tengok tu, semuanya design. Benda ni sangat penting. Tak ada dalam kelas mana pun. Kalau anda tengok dalam training ke apa ke, tak ada. Selalunya saya ajar ni peringkat tinggi je lah. Tapi saya cakap ni secara ringkas saja. Dan yang orang tak dapat nak buktikan setakat hari ni secara general, secara am, kalau anda nak design gambar, kita boleh guna structure tu dengan tepat. Kita boleh design dia. Kalau anda nak buat rumah, kita boleh design cara yang betul. Nak lukis potret pun kita boleh buat. Nak design apa saja, structure dia sama. Even nak pokok yang nak tumbuh tu pun kita tahu bentuk dia macam mana. Daun tu macam mana. Sebab benda ni, dia ada rahsia dia. Dia mesti ada satu structure. Alam semesta ni di bawah structure yang sama. Bulan, bintang, kedudukan, potensi, galaksi, semua duduk dalam structure yang sama. Daripada sampai kita punya kita punya sel dalam badan, kedudukan darah dan sebagainya. Dan cuma rahsianya, semua saintis di dunia kaji bagaimana struktur ini untuk kehidupan. Sebab kehidupan kita tak boleh nampak kan. Dia nak design struktur tu dengan kehidupan tu, dia susah. Sebab dia, yang lain kita boleh ambil ruler, kita boleh ukur, kita boleh apa, kita boleh tengok jawapannya betul atau salah. Tapi dia mesti relate juga dalam kehidupan kita. Dia ada struktur. Dia mesti kita kena design dan dia mesti ada. Itu dia punya main point. Tidak ada siapa boleh nafikan benda tu. Saintis dari langit ke siapa pun dia ada structure dia. Jadi nak sukses, nak hidup, nak bahagia, semua ada structure. Anda tahu tak, semuanya by maths. Semuanya by matematik. Okey. Anda ada kertas tak di situ? Saya nak tunjuk bukti. Kalau ada kertas dan pen, anda tolong ambil sekejap.
Yang bagi salam tu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anda ada kertas dengan pen tak? Saya tunjuk anda simple maths yang anda boleh kaji kenapa kita buat bisnes tu kadang susah nak jadi. Kadang-kadang kita pasang rumah kita tak cantik, kita bermuka-muka tak lawa. Dia semuanya adalah di bawah design. So apa yang kita design? Structure, dia panggil structure. So apa itu structure? Itu yang saya nak jelaskan ni adalah structure dia. Jadi okey, dalam Quran ada tak? Quran itu pun ada structure dia. Itulah keajaiban Makkah tu, ada structure dia. Kedudukan dia ada structure dia. Jadi kalau anda nak tahu benda ni memang miracle. Okey, anda yang ada kertas dengan saya, cuba anda tengok di sini baik-baik. Structure ni, kalau saya bagi tahu kepada anda, adalah bagaimana sebenarnya alam semesta ini kita design dia. Kita design, Tuhan design dia. Kenapa anda tengok piramid sistem itu di atas tinggi, bentuknya 3 segi begitu. Dan anda juga akan tengok kenapa logo-logo dekat syarikat-syarikat ataupun filem-filem yang besar, dia menggunakan struktur yang sama. Logo itu saja. Dia bukan main-main. Logo itu saja. Kalau anda tengok, kalau saya study dekat logo syarikat-syarikat yang buat filem yang hebat di seluruh dunia, kita main hentam je, lukiskan. Dia orang ada match. Design logo tu pun ada. Bukan main bubuh je. Color apa masuk susunan dia, structure dia tu. Kalau anda yang faham ini, apa yang minat dengan maths, Allah mak bestnya. Tapi yang tak minat, anda ambil yang basic dulu. Okey. So macam mana nak design? Sebab tidak mungkin kita buat sesuatu tu di dunia ni kita main hentam. Benda ni tak wujud. Sebab tu kenapa banyak kita masuk kursus, kita buat training, kita main hentam kromo saja. Cuba anda perhatikan orang yang ada sukses itu. Sekolah, pelajar yang terbaik. Cuba anda tengok bagaimana dia jadi pelajar yang terbaik. Kerana daripada peringkat permulaan dia ada struktur dia. Dia ada susunan dia. Dia tak akan main hentam kromo saja. Dia ada susunan dia dekat hujungnya ke mana. Jadi benda tu kita kena design. Selalu kita dengar ceramah-ceramah motivasi. Design kan. Pening kepala. Jadi anda akan jam otak. Banyak orang memang tak suka lah sebab dia bila kita main hentam, kita rasa kita buat tu betul. Lepas tu kita tak jadi. Okey, contoh saya nak bagi tahu kepada anda. Anda ambil matematik yang paling rendah. Okey, dia punya sistem begini. Nombor yang berpuaka di dunia ni ada 2. Nombor yang berpuaka, yang strukturnya. Satu, dia ada satu struktur dengan nombor yang kita selalu dengar dalam Quran itu adalah 19. Itu selalu saya sebut 19. Nombor 19. Semua orang tahu. Saya selalu sebut the power of 19. 19. Okey, 19 itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba anda kira huruf dia. 19. Cuba anda baca Yasin. Di surah Yasin tu anda ambil huruf Ya dengan Sin. Anda jumlahkan, bahagikan di hujung-hujungnya. Paling kecil jawapannya adalah 19. Anda buat saja. Itu adalah satu bahagian. Okey, satu bahagian lagi yang saya nak ulah ni adalah tentang rahsia dia. Bukan 19 tu. Dia ada satu nombor lagi. Yang tu anda ada kertas. Sekarang ni saya nak bagi tahu dia ada 1.6 1618. 1.618. Itu nombor rahsia dia. 1.618. Itulah yang nombor ajaib yang menstruktur satu dunia. 1.618. Okey, Tuhan yang samalah yang mencipta alam semesta ni, Tuhan yang sama juga yang mencipta Al-Quran itu, Tuhan yang samalah yang meletakkan bakah itu di tempatnya, di posisinya. Anda boleh bayang tak? Saya boleh explain tak pakai nombor tiga-tiga benda ni. Sebelum saya cerita kepada anda bagaimana kita fail, saya boleh buktikan tak bahawa kalau banyak orang pertikaikan Tuhan tu betul ke Tuhan yang sama? Saya boleh buktikan dengan matematik. Kita boleh buktikan dengan maths. Bukan dengan teori. Maths. Dengan matematik. Okey. Macam mana nak buat? Dia punya nombor 1.618 ni puaka dia kat mana? Struktur yang Tuhan. Ini dengar baik-baik. Ini gunanya untuk anda jadi faham betul-betul sistem ini.
Ini jarang saya buat kursus-kursus begini. Jadi anda ada kertas, ada pen, tolong ada sesuai. Saya bagi yang basic saja. Saya belum pergi jauh lagi. Jadi 1.618 tu datang dari mana 1.618 tu? Begini cara kira dia. Okey. Anda buat gini. 1 campur 1. Jawapannya berapa? 2. Kan? 1 buat gini. 1 campur 1 sama juga 2. Dapat tak? Okey, ya, 1 campur 1 sama juga 2. Okey, selepas tanda campur tu, kan tadi 1 campur 1. Lepas campur tu ada 1. Sekarang ni 1 dengan persamaan 2 tadi tu anda campurkan pula. 1 campur 2 jawapannya 3. Jawapannya 3. Okey, kemudian ya, 1, saya ulang balik, 1 campur 1 sama juga 2. So, lepas tanda campur tadi, 1 campur 1, campur 1 tadi. 1 tu anda tanda persamaan tadi, anda campurkan balik dengan 2 tadi. Jadi, anda akan dapat 1 campur 2 sama juga 3. Okey, lepas tanda campur tadi apa? 2 kan? 1 campur 2 kan? Ya, sekarang ni buat pula. 2 campur 3. Jawapannya 5. 2 campur 3, jawapannya 5. Okey, sekarang ni anda buat pula 3 campur 5. Lepas tanda campur tadi, 3 campur 5, jawapannya 8. Okey, sekarang ni anda sambung pula 3 campur 5 sama dengan 8. Anda buat 5 campur 8 sama juga 13. 5 campur 8 sama juga dengan 13. 5 campur 8. Jadi lepas campur tu ada 8. 8 campur 13. Jawapannya 21. Okey, sekarang ni macam mana cikgu nak dapat benda ni? Okey. Anda dah tulis. Lari habis semua. Pening kepala belajar. lari habis semua. Menatang apa cikgu ajar ni. Pening kepala kau. Okey. Sekarang ni mana jawapan 1.6 tu? 1.6 tu. Cik, anda tengok dekat calculation yang pertama tadi. 1 campur 1 sama juga 2. Okey, anda tak nampak di situ lagi kan? Jadi 1 tadi anda bahagikan dengan 2 tadi anda bahagikan dengan 1. Okey, anda tak nampak lagi kat situ. Okey. Sekarang ni anda tengok 1 campur 1 jawapannya 2. 1 campur 1 sama juga 1 campur 2 sama juga 3. Okey, perhatikan sekarang 3 bahagi dengan 2 berapa? Anda ambil 3 hujung tadi, anda bahagikan nombor di belakang tu. Nombor di belakang itu 3 bahagi 2 berapa? 3 bahagi 2. Wah, cikgu pening apa? Kan? Dia menghampiri 1.6, 1.5. 3 bahagi 2. Okey, sekarang ni anda pergi pula yang barisan ketiga tadi. Mula-mula 1 campur 1 sama juga 2. Kemudian 1 campur 2 sama juga 3 tadi. 2 campur 3 sama juga 5. 2 campur 3 sama juga. Sekarang anda bahagi pula 5 bahagikan dengan 3. 5 bahagikan dengan 3. Anda dah mula dapat jawapan 1.66. Okey, jawapan ni anda sambung terus ke hujung, dia akan pergi kepada 1.628. Anda sambung. Contoh cara nak buat macam mana? Cara dia begini. Tadi saya ulang balik, anda yang tak faham. Di situlah anda nak tahu. Nanti kalau anda buat bulatan, anda akan nampak batang hidung anda, rupa anda, semua ada struktur dia. Saya ulang balik. Tengok . Jawapan ni takkan lari dah. Anda masuklah berapa. Saya ulang balik. 1 campur 1 sama juga 2. So, cara dia, 2 tadi, anda bahagikan dengan nombor yang lepas campur tadi. 1. 1 campur 1. Lepas campur tu kan ada huruf nombor 1. Lepas tu ada persamaan 2. Jadi, anda bahagikan 2 tu bahagi dengan persamaan tadi. 1 di belakang. Okey. Lepas tu, anda nak tahu barisan kedua pun nak macam mana. Lepas tanda campur dia, 1 campur 1 sama 2. Campur 1 campur 2. 1 campur 2 jawapan 3. 3 tu, anda bahagikan nombor di belakang dia.
Dia 2 kali kan, sebab 1 campur 2 tadi kan. 3 bahagi 2, jawapannya adalah hampir-hampir 1.6. Okey. Kemudian anda buat tadi 1 campur 2 sama juga 3. Jadi 2 campur 3, anda campur pula 2 campur 3 sama juga 5. 2 campur. Jadi selepas anda campur tu 3. Sekarang anda bahagi pula 5 dibahagikan dengan 3. Di situlah anda akan mula dapat 1.66. Okey, lepas tu anda sambung saja. Berjela-jela nombor tu, jawapannya adalah 1.628. Tepatlah di situ sampai bila-bila. So, macam mana struktur tu, cikgu? Itulah nombor ajaib. Kenapa jadi 1.618? Okey, sekarang ni bukti yang saya nak beritahu kepada anda. Nombor 1.618 tu, bukti dia. Cuba anda tengok. Anda ambil dekat anda punya ni rambut di atas ini. Rambut ni anda tarik dia sampai ke anda punya ni bibir di atas ni. Okey, anda bahagikan dari dagu, ukur dengan pembaris sampai ke kepala anda. Dari pembaris sampai bahagikan dari sini sampai ke bibir anda. Jawapannya adalah 1.628. Panjang ini sampai ke bawah, dibahagikan dengan ini sampai ke anda punya sini. Ni atas ni. Jawapannya adalah 1.628. Sekarang anda ambil panjang ini dibahagi dengan panjang bawah ni. Pun jawapannya adalah 1.628. Anda ambil telinga anda yang panjang ni, dibahagikan dengan hak ujung ni, jawapannya adalah 1.628. Anda berdiri tegak, letak tangan anda di ke bawah, anda ukur daripada kepala sampai ke kaki, dibahagikan dengan kepala sampai ke hujung jari anda di tangan, jawapannya adalah 1.618. Anda ambil daripada anda berdiri, kaki anda sampai ke pusat, anda ambil pusat, dibahagikan sampai kepada anda punya lutut, jawapannya adalah 1.618. Kiri kanan pusing. Jadi nampak tak kita punya semua ni stabil. Semuanya adalah 1.628. 1.628. Okey, bukti. Cuba anda tengok. Dalam Quran, ada tak satu disebutkan. Anda buat gini. Ambil Mekah. Mekah. Anda jarakkan kutub utara ke kutub selatan. Dibahagikan dengan selatan sampai ke Mekah. Jarak dia. Anda akan dapati jawapan dia adalah 1.618. 1.618. Anda buat dalam keadaan melintang juga, jawapannya adalah 1.618. Dan cuba anda buka dalam Quran. Dalam Quran, dia Mekah tak ada satu ayat dalam Quran, satu pun perkataan Mekah tidak ada dalam Quran. Dia sebut Bakkah. Dia sebut Bakkah. Anda kira, nanti ayat saya lupa, nanti saya ingat. Bakkah, bilangan huruf pada ayat tu, bilangan huruf daripada ayat itu, daripada hujung sampai ke habis, dibahagikan dengan bilangan huruf itu sampai perkataan Bakkah, anda dapati jawapannya adalah 1.618. Berarti, anda tengok struktur yang Allah buat tu. Bekah ukur dengan math, jawapannya 1.8. Dalam Quran tu bilangan huruf, keseluruhan bilangan huruf dalam ayat itu dibahagikan dengan bilangan huruf sampai ke perkataan Bakkah adalah 1.618. Jadi badan kita juga menggunakan 1.61. Tuhan yang sama cipta kita. Tuhan yang sama cipta alam semesta. Tuhan yang sama cipta Quran. Buktinya Bakkah itu bilangan dia sama 1.6. Pakai math saja nak buktikan. Okey, sekarang ni saya bukan nak cerita bab tu. Kan banyak orang lari dengar video ni. Semua sakit kepala dengar. Ini anda nak tahu ni kepala ni botak ni. Okey, jadi anda tengok buat bulatan. Nanti saya ada kelas kalau anda yang berminat lah bab ni. Dia ada bulat tau. Dia ada bulat. Satu tadi, 1 kali 1 dia buat 1 kali 1 4 segi. Kemudian anda buat lengkungan. Ambil anda punya apa jangka bulat tu, anda buat bulat.
Kemudian anda bila campur satu sama dengan 2. 1 campur 2 juga sama juga 3. Anda buat 3 kali 3 punya luas, anda akan dapati bulatan tu, anda akan sambung struktur tu. Semua memang cantik gila. Memanglah benda ini Allah ciptakan pokok, anda ambil semua pokok, anda ambillah bunga, anda ambil apa, semua strukturnya di situ. Anda cuba ambil siapa yang pergi sekolah belajar lukisan di sekolah. Kan bila kita nak buat gambar laut kan, kita buat awan, angkasa dibahagikan. Anda cuba refer kepada cara lukis gambar. Kita ambil dulu, ingat kita buat lukisan di sekolah kan. Bila kita buat lukisan di sekolah, kita buat gambar matahari. Sorry, kita buat gambar laut kan. Jadi gambar laut tu anda tengok gambar standard dekat mana? Gambar panjang dibahagikan dengan gambar yang ditetapkan gambar angka sebelum tanah tu adalah 1.618. Garisannya kena buat di bawah. So lukis tentang pokok-pokok semua di sini. Atas tu semua adalah atas pada laut. Itu adalah 1.618. So anda tengok semua design, termasuk anda tengok, kalau anda tengok pyramid system yang ada pun semuanya ada number. So kaitan saya bukan saya nak tunjuk ada tentang benda sains itu. Yang saya nak tanya anda, bila Tuhan buat semua tu ada structure, semua ada design, bagaimana dengan kehidupan kita? Itulah yang saya nak bagi tahu kepada anda hari ini. Jadi bukan saya nak ajar anda maths tadi, anda tak faham tak apa. Kalau anda nak faham detail, nanti saya buat kelas. Saya tunjuk gambar bulatan dia, sambung macam mana, bentuk dia macam mana dan sebagainya. Dan bila Tuhan buat tu structure, alam semesta, saya boleh buktikan kepada anda, angkasa lepas, atom, kalau anda yang belajar sains, di dalam anda punya atom, yang paling kecil itu atom, dalam tu juga struktur dia adalah 1.618. Struktur itu. Jadi daripada atom, benda yang paling halus, paling kecil dalam benda setakat ni kita tahu adalah atom. Lepas atom dia ada molekul kan. Atom tu yang paling halus itu, dia ada design situ. Dia ada proton, neutron dan sebagainya di situ. Anda yang tak faham tak apa. Di situ juga adalah 1.618. Jadi dulu, zaman dulu tak ada internet, sekarang dah ada internet, senang cari. Memang miracle. Memang ajaib. Jadi persoalan ni, kalau Tuhan buat Al-Quran itu dengan kedudukan Mekah itu pun, dia struktur dia. Mekah tu anda tengok, memang anda ambil kutub utara, selatan, jarak berapa, bahagi dengan selatan ke Mekah, jarak dia. Jadi anda bahagikan. Dapat je 1.6 tu mesti ada. 1.618 mesti duduk situ. Kiri ke kanan boleh. Jadi anda tengok, itulah yang saya maksudkan kepada anda untuk kita design sesuatu benda tu. Kita nak buat apa? Kita kena design dia. Allah sendiri, Tuhan sendiri buat alam semesta dengan kemas dan teratur dengan design dia. Dalam Quran banyak menerangkan tentang sains ni. Tetapi kita tak faham translation dia tu. Ada orang translate macam lain kan. Tetapi yang saya nak kait dengan, kalaulah benda yang kita nampak, yang Tuhan buktikan dalam tu, design number tu ada, tentunya bila kita nak sukses pun, dia buat design dia. Struktur yang sama. Mesti struktur yang sama. Cuma yang tu kita boleh calculate pakai kertas. Kita boleh tulis pakai pen, number. Kita boleh buktikan, ambil calculator tekan. Tapi kita kena ingat, konsep dia dalam kehidupan kita ni sama saja. Dia paling kecil, dia kosong. Paling maksimum 100%. 100%. Betul tak? Kosong sampai 100%. Jadi, anda tengok, dalam design tu pun semua dia adalah kosong ke lengkungan dia apa tu semua nanti. Kalau anda tengok, memang anda tak boleh tidur malamnya. Ciptaan Allah memang miracle sungguh. Memang kita boleh buktikan secara matematik pun kita boleh buktikan. Bagi saya tidak ada masalah. Kalau anda nak, kalau ada orang tanya saya, cikgu, apa bukti Tuhan yang sama mencipta alam semesta, Tuhan sama cipta manusia dan Tuhan yang sama yang suruh kita pergi ke Mekah. Tuhan yang sama. Kita boleh proof dengan maths. Jadi orang tak boleh nafikan. Tapi yang saya nak cakap hari ini adalah bagaimana kita, kalaulah Tuhan buat semua tu mesti secara teratur. Kita punya design tu, kita design benda tu, dia secara teratur. Tentunya apabila kita punya kehidupan untuk mencapai kejayaan juga, dia mesti ada satu kunci untuk kita design dia supaya kita sukses. Mesti. Mesti.
Dia tak boleh kita nak buat sesuatu tu main hentam kromo saja. Alam semesta ni, sebab tu kita dengar apa surah Ar-Rahman kan. Apa lagi yang kita nak dustakan dengan Allah? Semua dia buat teratur dan jadi dia design. Dia dah bagi satu, mesti dia dah bagi satu garis panduan kepada kita untuk design supaya kita nak sukses tu macam mana. Jadi kalau saya ambil topik tu, saya bukan nak jadi ustaz, saya bukan nak jadi ustaz kepada anda. Tapi kalaulah saya boleh tunjuk kepada anda, design dia nanti lagi mengejutkan anda. Lagi mengejutkan anda. Sampai ke tahap, anda ingat tak dulu dalam bentuk piramid kan, ada satu kursus motivasi dia buat dalam bentuk piramid, energi, tenaga dalaman dan sebagainya tu. Bagaimana tinggal kekuatan piramid tu pakai aura, mantra dan sebagainya dalam bentuk piramid. Itu semuanya adalah 1.628, 1.628. So kaitan dia macam mana? So anda akan tengok piramid itu sendiri susunan dia adalah 1628. Dia buat macam tu. So kita nak sukses pun macam tu juga. Dia ada structure. Kalau kita nak mencipta kejayaan, nak mencapai target, dia mesti ada design dia, dia ada structure dia. Jadi anda akan pening kepala. Sebab tu kursus ni saya sebenarnya malas nak buat. Tapi sebab hari ni saya free tak ada apa. Yang dengar ceramah tak faham, kalau dia nak miring, dia terus miring. Kalau dia rasa dia berminat, orang yang berminat nak belajar tu, yang kita nak belajar contoh bagaimana kita nak mengenali aura orang tu, kita nak tengok dia tu, kita boleh, walaupun kita mungkin tepat-tepat tak dapat 1.628, tetapi dia menghampiri. Sebab tu kita panggil persen. Persen dia. Di permulaan design ini sendiri pun, anda tengok 1 campur 1 jawapannya 2. Jadi 2 dibagi 1 jawapannya 50% mula-mula. Kemudian anda tengok 1 campur 2 tu 3. 3 dibagi dengan 2, anda akan dapat situ lebih kurang 3 pun lebih kurang 1.3 bahagi dengan 2, 1.5. Dia pergi. Lepas tu anda pergi lagi. 3 campur 2 tadi 5. Jadi 5 dibagi dengan 3 pula anda akan dapat 1.6. Dia dah menghampiri dah. 5. Lepas tu anda akan pergi lagi. Kat situ anda tengok 1 campur 1 sama 2. Jadi 1 campur 2 sama 3. 2 campur 3 sama juga 5. 2 campur 3, 2 campur, jadi 3 campur 5 jawapannya 8. Bila 8 tu anda bahagi dengan 5, dia akan pergi kepada 1.6. Kemudian anda buat pula 5, tadi apa, 5 campur 8, anda akan dapat jawapan dia adalah 13. Tu 13 dibagi 8, 1.6 plus. Anda campur lagi, dia terus pergi kepada 1.628, bla 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 bla. Berapa panjang nombor pun, lepas ni semuanya adalah 1.628. Dan itulah design, itulah structure. Jadi anda nak design apa? Dulu kita masuk kelas motivasi kan. Dalam motivasi saya, wah, anda kena design. Apa yang anda nak design? Satu orang pun tak pernah tanya. Satu orang pun tak pernah tanya. Cikgu dah sebut design. Saya pergi waktu tengok dalam kursus motivasi, design. Cikgu, design apa benda cikgu? Design dia punya structure. Structure tu macam mana nak buat. Jadi structure tu yang kita nak tahu. Semua yang Tuhan buat ni, anda belajar demi structure tu. Belajar demi structure tu yang Tuhan buat tu. Benda tu boleh nampak dengan jelas dan boleh pun study pun. Kecuali, tapi kalau anda memang jenis serabut perut cikgu, pening kepala aku nak jual halis hitam je. Oh cikgu, nak belajar benda tu. Saya bukan hari ni nak cerita anda nak buat sesuatu, tapi sekurang-kurangnya anda dapat clue. Jadi kita nak design sesuatu tu, apa benda itu, dia ada structure dia. Structure tu yang kita pernah belajar. Structure nak design tu. So apa kelengkapan. Jadi graf dia, target dia. Kalau anda tengok sistem kita punya dua grup di dalam Voltank pun ada design dia. Anda akan belajar nanti, saya akan tunjuk kepada anda bagaimana structure payout company. Payout company, design dia sebenarnya semua berkait. Pasal apa ada satu company dia tak boleh bertahan lama. Satu company dia boleh pergi jauh. Sekarang ni reality dia anda boleh tengok. Sale hari ni berapa, kira berapa semua. Semua tu last kali dia merapat pergi ke 1.628. Jadi apa benda 1.628 itu? Itulah nombor ajaib di dunia ini. Nombor ajaib di dunia ni. Sekejap ada call masuk. Ejen. Ya tuan.
Ha. Boleh, boleh. Esok. Nanti confirm. Okey, okey, baik. Esok. Esok lah. Saya call balik. Saya tengah beli dia. Saya call balik. Saya check. Okey, okey. Ada call masuk. Okey. So, dalam bila kita nak sukses dalam hidup ni, saya panggil sukses dalam hidup ni sebenarnya kita boleh tahu. Sukses dalam hidup ni, kalau anda bercakap dengan saya, dia melibatkan A to Z. A to Z. Anda pernah dengar tak? Satu kata yang saya pernah sebut dalam tu adalah cycle. Cycle. Bila kita nak design sesuatu, dia ada satu cycle. Cycle tu, dalam cycle tu semua kehidupan ada dalam cycle tu. Itu yang kita sekarang, kita buat dalam cycle tu. Yang lintang pukang hidup kita. Dia kan bukan dalam cycle tu, cikgu, saya nak berjaya dalam hidup, nak kaya. Itu salah satu cycle yang kecil. Dalam cycle tu, kejayaan kita dengan hubungan. Kejayaan kita dengan rakan-rakan. Kejayaan kita dalam akademik. Kejayaan kita dengan Allah. Kejayaan kita dalam Quran. Kejayaan kita dengan Rasul. Kejayaan kita. Jadi semua tu dalam satu cycle. Macam mana kita jadi kelang kabut? Sebab kita duduk dalam cycle. Kita duduk dalam cycle. Sebab tu kita tak faham. Kita rasa kita buat betul. Kenapa kita rasa buat betul? Kita dalam cycle. Sebab dia sibuk. Dalam cycle tu dia macam-macam. Sebab tu kita punya kepala otak ni, anda sakit jiwa macam-macam. Hari ni stres, anda buat hari ni betul. Hari ni meniaga untung. Tapi balik tension juga. Tension juga. Sebab dia punya sukses, kita baru persen. Bahagian finansial tu baru persen yang kecil. Dia ada bahagian relationship, bahagian hubungan dengan Allah, hubungan dengan itu, dengan orang lepas, lagi dengan tindak tanduk, tidak balas kita, apa yang kita lakukan, semua itu struktur tu dalam satu cycle. Itulah kehidupan kita. Dalam cycle tu. Jadi kalau kita nak tahu yang kita duk pulun tu baru bahagi berapa lagi, berapa persen. Contoh, finansial, kita kaya, kita duit banyak, baru berapa persennya. Baru berapa persen. Kalau dah totally kita punya cycle tu, dalam satu cycle kita sukses tu berapa, dia baru berapa persen. Okey, saya cikgu, hubungan saya baik. Saya semua solat tak tinggal, semayang semua, Al-Quran habis, hafal. Itu baru satu bahagian kecil lagi. Itu baru satu bahagian ni, bahagian lain lagi. Bahagian lain lagi. Jadi sampai dunia kiamat pun kita tak boleh menguasai dia. Tetapi sebab itulah, kalau kita tengok kenapa di hujung-hujungnya, dia panggil perkataan perfect. Perfect tak akan wujud. Kita tak akan wujud. Manusia Tuhan tak akan buat. Mana sebab itu, kalau saya memang bodoh lah, ni saya nak jadi ustaz. Syurga dan neraka tu ada dia 50% kan? 50%. Dia bertanya cikgu, pada pendapat cikgu, kalaulah dekat akhirat esok, ni sajalah sembang-sembang ni, jahat dia buat 50%. Kalau jahat 51%, baik 49%. Jahat 49%, dia masuk neraka kejap. Kalau kita faham lah. Maths dia lah, ni betul tak betul, Allah Alam, ni cerita sembang maths. Jadi tak semestinya betul. Ini kita sembang matematik. Kalau dia kata jahat banyak, baiknya sikit, dia masuk neraka dulu. Tapi kalau jahatnya banyak pada baik, dia masuk neraka. Kalau baiknya banyak, jahatnya sikit, dia masuk ke syurga. Okey, soalan, ada satu orang tanya saya, kalaulah sekarang cikgu, 50% jahat, 50% baik, separuh-separuh, dia pergi ke mana? Kalau tanya saya, pergi ke syurga. 50-50, pergi ke syurga. Jadi soalan dia bukan buat syurga neraka tadi. Kenapa tidak perfect? Kenapa Tuhan buat tadi 50% tu tinggi tu? Itulah tadi, cycle tadi, kita punya maksimum boleh pergi. Maksimum kita boleh pergi itu tak akan 100%. Itu jawapan dia. Jadi kalau kita nak sukses, kita kata kita sukses, siapa berani mengaku dia sukses 100%? Kalau dalam satu bidang, dia ambil satu part saja. Okay, dalam financial, dia menang. Okay, dia berjaya dalam kita. Okay, itu betul. Itu pun belum 100%. Satu part. Tapi bab lain, banyak lagi dia punya cycle dalam tu. Dalam satu bulatan tu lah kita. Jadi macam mana kita nak sukses? Kita keluar daripada cycle itu. Kita keluar daripada cycle itu, perhatikan benda itu dari cycle itu, daripada kod yang saya bagi tahu kepada anda tadi. Di situ anda akan nampak design dia design dia adalah 1.628. Saya ingat nombor 1.628.
di situ kalau saya lukis, saya akan boleh lukis bentuk dia tu. Kalau anda tengok struktur dia, macam pokok lah. Design ni macam buah manggis, macam buah durian, macam bunga mawar, macam apa, macam angkasa lepas, macam item sebiji semua serupa. Dengan jaraknya, dengan kecantikannya, dengan tu baca surah Ar-Rahman kan. Apa? Yang mana kalau kita nak dustakan dengan Allah tu. Dia sebut beberapa kali. Jadi di situlah saya nak share kepada anda bagaimana kita design untuk sukses. Sukses, definisi sukses. Jadi saya ambil bahagian kecil adalah financial. Okey, financial. Bahagian kecil. Itu pening kepala nak ngajar kan. Jadi bahagian kecil financial tu nak buat structure dia. Dia design apa yang kita design tu. Yang anda masuk kursus motivasi, anda masuk kursus tu adalah salah satu daripada bahagian kecil, iaitu kita nak design dia punya structure untuk sukses. Kalau anda di Voten, sukses di Voten. Satu bahagian baru. Satu bahagian kecil baru. Dalam cycle yang besar, dia duduk dekat bulatan yang kecil tadi. Jadi yang kita nak adalah whole, total. Total tu. Jadi kalau yang kecil tu pun tak boleh nak lepas, hak lain tu agak-agak macam mana? Lintang pukang kita kan. Lintang pukang. Jadi sebab itu di sini kita belajar apa? Untuk kita faham struktur dia tu, dia boleh nampak dengan mata kasar, dia boleh tengok dengan mikroskop, design yang sama. Dia boleh tengok dekat angkasa lepas, dia boleh memahami dalam hati kita, dia boleh memahami. Cuma dia agak complicated untuk kita faham. Kalau kita tak mau berfikir dan mau belajar tentang anugerah yang Allah bagi kepada kita. Itu yang paling miracle. Sebab tu kan baca dalam surah apa pun dia suruh kita perhatikan, tengok tu bulan bulat, bintang bulat duduk posisi mana. Cuba anda study tengok dia punya putaran tu, semua tu adalah berkait rapat dengan apa yang saya cakap hari ini. Jadi kalau saya ambil bahagian tadi nak cerita ceramah tu bab kita nak sukses dalam bisnes tu apa. Jadi struktur dia macam mana cikgu. Jadi Voten, kalau anda yang buat Voten, kita nak buat tu macam mana. Cuma kita mampu nak buat atau tak, sama ada kita mampu buat ataupun kita mahu atau tidak. Itu saja. So design kita dah buat dah. Macam-macam kelas saya dah buat, saya dah ajar. Semua itu sebenarnya bukan saja-saja saya buat video. Tapi kalau saya cerita macam ni, anda lari. Tengok. Pening kepala cikgu. Kalau saya buat cerita cikgu, nak disentuh dia. Nak jual kopi pun cikgu maaf. Bukan masalah kopi. Masalah dia, kita nak buat apa mesti. Takkanlah kita main nak buat rumah. Buat tiang pun tak ada, main bubuh je pintu tingkat. Runtuhlah rumah. Mana nak sukses? Jadi kita nak tahulah sekurang-kurangnya bentuk tindakan kita tu macam mana untuk kita mencapai sesuatu. Dan benda ini terbukti. Kita boleh bercakap. Orang tak boleh nafikan benda tu. Tak ada orang berani nafikan dia pun. Nak berani apa? Maths. Dia maths. Yang kita nak buat tu. Sama juga. Dia by maths. 2+2 tetap 4. Budak tadika ke? Master ke? Degree ke? PhD ke? Profesor ke? 2+2 jawapannya 4. Dia tak boleh lari punya. Jadi benda inilah yang saya selalu, anda sedar tak sedar, dalam semua video yang saya buat tu, anda nak tahu tak kenapa saya berselerak begitu? Sebenarnya saya padam cepat-cepat. Saya tak nak anda punya kepala itu jam. Lepas tu nanti banyak orang akan argue saya. Banyak orang akan argue saya, nanti dia attack saya. Jadi saya tak nak jawab. Sebab benda ni dia bukan complicated pun. Kalau kita jenis minat untuk study, nak belajar, kita nak tahu. Takkanlah kehidupan kita macam ni saja. Pergi kerja, balik, makan, minum, tidur. Pergi kerja, balik, makan, minum. Ataupun kerja, dapat duit, beli gelang, beli emas, beli kereta, balik, tidur. Esok bangun lagi, pergi kerja, pergi cari dapat duit, beli kereta, beli gelang, beli itu, balik tidur. Adakah itu membahagiakan kita? No. Belum sukses lagi kan. Jadi kita adalah masing-masing punya bahagian yang tolong explain benda itu. Semuanya berfungsi kepada satu structure yang memang miracle. Okey? Jadi saya cuma nak bagi clue saya hari ni. Apa sebab video saya tu pening kepala anak nak study. Jadi kepala pun jadi botak. Tapi memang menarik. Itu adalah saya punya habit. Jadi di situlah kita tengok structure yang Allah buat ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Menggeletar kita tengok. Wah, kita boleh faham pun. Okey, anda yang tak faham tadi, sebelum saya habiskan video ni, try tengok. Cikgu macam mana dapat 1.618 tadi? Saya ulang lagi sekali.
Ambil kertas, ambil pen. Sekarang buat. Satu, campur, buat tanda. Satu, campur, satu, sama juga, dua. Okey. Kemudian, anda nak tahu berapa nilai, ambil dua tadi, bahagikan dengan satu tadi. Satu yang lepas tanda campur. Satu, campur, satu. Lepas tanda campur tu satu. Sama juga dua. Dua tu bahagikan satu tadi tu. Yang selepas tanda campur tu. Anda akan dapat situ 0.5. Okey. Dan lepas tanda campur tadi adalah satu kan. Satu, campur, satu. Campur satu adalah sama dua. Sekarang anda campur pula. Lepas tanda campur tadi, yang tanda persamaan tu anda campur. Satu tu pula campur dengan dua tadi. Jawapannya 3. Satu, campur, dua, sama juga 3. Jadi selepas tanda campur pula? 2 pula kan? Jadi 3 bahagi pula dengan 2. Bahagikan. 3 tu bahagi dengan 2. Anda tulis kat sini berapa? Okey. 2 dengan 3. Jangan. 1 campur 2 sama juga 3 kan? Sekarang anda buat pula. 2 campur dengan 3. Sama juga 5. 2 campur 3. Sama juga 5. Sekarang 5 tu bahagi pula dengan 3. Lepas tu anda buat 3 campur 5 sama juga 8. 8 tu bahagi pula dengan 5. Kemudian anda buat 5 campur 8 sama juga 13. So, 13 tu bahagi pula dengan 8. Kemudian anda campur balik. 8 campur 13. Jawapannya 21. 21 tu bahagi pula dengan 13. Last kali anda akan dapat 1. Semua jawapannya sama. 1.628. 1.628. 1.628. Dan itulah struktur nombor ajaib dalam kehidupan kita keseluruhan. Daripada atom sampailah ke alam semesta. Daripada mata kita ni, semua ni anda ambil tangan, anda bahagikan sini, anda ambil saja mata anda, di sini panjang ni, panjang dari sini ke atas, bahagikan ini ke sini, jawapannya 1.628. Ambil tapak kaki anda sampai ke kepala, bahagikan dari kepala sampai ke anda punya tangan hujung, jawapannya adalah 1.628. Anda sambunglah di bahagian ni, tangan anda ni. Ni, yang panjang ni, yang 3 tu jari tu bahagikan sampai sini, jawapannya adalah 1.628. Nak buat apa lagi? Anda nak sambung daripada siku sampai ke bawah, bahagi sini juga 1.628. Begitu juga dengan alam semesta, semua sistem dan perundangan dalam diri kita untuk kita sukses. Strukturnya adalah sama, walaupun anda mungkin tak boleh kira ini soal hati dan sebagainya, tetapi dia memang miracle supaya kita sentiasa berfikir. Untuk kita sukses dari hidup kita, dia kena design. So, apa yang kita design? Struktur. Apa yang kita nak faham? Cara lukis struktur itu. Untuk kita sukses macam mana? Nanti kita belajar pada video-video yang berikutnya. Okey? So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mering kepala kita. Bye-bye.